indahnya oh bila kita bersama. Yes, Assalamualaikum, salam hujung minggu. Apa khabar you guys? Borak Kopitiam pagi ini bersama dengan Zack Mereka dan Hefni Sahat. Betul, yes sir. Yeah man. Tak terkejut. Ada benda yang berlaku, tapi kita kena terus mantap lah hari ni. Tak, tadi seronok tengah berborak je lah. Dah lama tak jumpa musim-musim PKP kan. Ada cakap nak berborak tu kita berborak. Tapi itulah, tengah nak borak rupanya dah live dah kita. Tapi apa pun, semua yang tengah menonton tu, selamat pagi, Assalamualaikum. Sambil-sambil buat breakfast dekat rumah ni kan. Hujung minggu selalunya, kalau yang walaupun bekerja pada rumah, hujung minggu bila dah tak ada kerja ni, timing lah nak cuba resepi baru kan. Betul. Tapi yang paling penting sambil-sambil tu tengokkan kita, sebab kita kongsikan hari ni topik yang kita akan bawakan sangat-sangat penting dalam fasa kita berdepan dengan PKP ni dah masuk tahun yang kedua dah, Zack. Betul. Sebenarnya topik yang kita akan bincangkan ni bukan lagi topik yang klise. Zack, saya pakai mask ni betul Betul, handsome Hefni. Rasa macam tergigit mask pula. Betulkan sikit. Okey, alright. Macam saya kata tadi, topik yang kita akan bincangkan ni topik yang bukan lagi asing, dah tak klise. Kerap kali juga dibincangkan, isu ni banyak kali ditimbulkan, tetapi kadang-kadang kita perlu diperingatkan. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk kongsikan kerana bukan sahaja anda boleh saksikan kami secara live di kaca televisyen, tetapi juga di Facebook Live Borak Kopitiam. Betul. Macam biasalah kita nak updatekan dulu perkembangan COVID. Setiap hari kita kalau boleh nak kongsikan, bukanlah suatu jumlah yang boleh lagi dibanggakan. Kalau kita tengok kes malam, kita ada 6,849. Dan seperti mana yang kita diberitahu, PKP 3.0 ataupun ada orang cakap PKP 2021 ni dilanjutkan sehingga 28 Jun sehingga hujung bulan nanti. Dan seperti yang kita tengok dekat skrin sekarang, kalau kita tengok jumlah keseluruhan kes ini di Malaysia 646,411. Jadi target kita tu, cita-cita kita semua rakyat Malaysia, kalau boleh kita nak dapat balik macam dulu, Zack, single digit je kes setiap hari je. Ya, single digit. Encik. Jik. Zack dari jik pula. Baik, jadi ini pula kes, kalau seperti anda semua dapat lihat, memang tak sangka jugalah kita punya negara dah jadi seperti ini, rata-ratanya merah. Dan kes yang paling banyak sekali masih di Selangor 2,558. Dan seterusnya di Negeri Sembilan 685, Kuala Lumpur 884 dan yang paling rendah sekarang kalau kita tengok dekat Kedah. Dan jumlah kes baru rata-rata macam Hefni kata tadi 6,849 dan seterusnya rekasan kes kematian baru yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dekat kaca televisyen. Mungkin kalau kita boleh tunjuk, dan ini adalah rekasan kes kematian seperti anda semua dapat lihat di setiap negeri, dan sebab itulah kita kerap kali menasihati penonton-penonton kita, diri sendiri juga, kami di tim Borak Kopitiam selalu mementingkan dan menitik beratkan SOP kerana kadang-kadang kita tak tahu siapa yang pembawanya. Betul. Kita nak cerita sekarang, saya ada borak-borak macam saya beritahu minggu lepas kan. Ada juga orang yang katanya duduk dekat rumah aja tak keluar, Zack, tapi tiba-tiba positif. Dan selalunya orang cakap bila benda ni tak kena dengan orang yang terdekat, kita mungkin susah nak percaya kan. Yalah tu. Saya ada terima berita kawan saya sendiri ada masuk ni dah 3 orang, Zack. Yang mana ahli keluarga dia meninggal dunia akibat COVID. Jadi ini benda-benda yang sangat serius sebenarnya. Hari-hari kita cakap pun tak apa. Kita ingatkan juga kepada kawan-kawan kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, rakan pejabat kita, ingat kena patuh SOP. Sebab kita tak tahu siapa pembawa. Macam contoh kalau saya dengan Zack sekalipun kan, kena ada juga penjarakan. Sebab kita tak tahu, mungkin saya jadi pembawa, mungkin Zack jadi pembawa kan. Nauzubillah lah. Tak naklah kita minta jauhkan lah. Tapi kalau boleh kita kena berhati-hati, berjaga-jaga. Hand sanitizer tu kena jadi best friend kita lah. Betul. Kenapa kita kerap kali mengingatkan benda-benda ini? Sebab mungkin ada yang terlepas pandang tentang berita-berita, tapi ingin diberitahu PKP 3.0 dilanjutkan sehingga 28 Jun ini. Macam yang diberitahu tadi. Betul. Dan untuk mereka yang dah buat pendaftaran vaksin, jangan lupa kita nak bagi tahu juga apa benda-benda penting yang nak kena bawa tu kalau nak pergi ambil vaksin. Kad pengenalan jangan lupa, telefon bimbit yang ada aplikasi MySejahtera, pen paling penting. Sebab apa, kalau boleh kita pakai pen sendiri, tak nak berkongsi. Dan senarai ubat-ubatan yang diambil tu perlu jugalah. Itu perlu dapat rawatan nasihat daripada doktor. Betul. Dan juga ingin diingatkan, mungkin ada ramai yang masih keliru. Kalau saya pernah kena COVID-19, saya boleh ambil vaksin tak? Saya pun kurang tahu, Zack. Boleh boleh. Ini dia bekas pesakit COVID-19 boleh divaksinasi. Jadi janganlah percaya bulat-bulat spekulasi yang macam-macam, berita yang tidak sahih di media sosial itu. Ini adalah
kata-kata yang dikeluarkan dari pakar. Betul. Bekas pesakit COVID-19 sekali lagi ya, boleh divaksinasi. Tapi dalam tempoh yang telah ditetapkan lah, lepas dah pulih tu ada beberapa bulan dan lepas dapat nasihat daripada pakar, layak untuk divaksin semula. Jadi kalau siapa lagi belum mendaftar, belum kemaskini aplikasi MySejahtera, tolong kemaskini dan cek dekat situ. Kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang, dah tengok dah ada tarikh dah. Dah nak ambil vaksin dah. Jadi kita dah boleh buat persiapan sebelum kita pergi untuk mengambil vaksin. Itu tanggungjawab kita bersama lah, Zack. Betul. Dan itu saja, bukan itu saja. Sebenarnya kita ada benda juga nak cakap. Mungkin belum terlambat lagi, Efni. Untuk Zack, Efni dan tim Borak Keputihan ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang baru saja mendapat keputusan CJ Pelajar Malaysia SPM. Bila kita dapat tengok, yelah kadang-kadang dekat sosial media tu terlalu banyak berita-berita yang sayu, yang sedih dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok adik-adik ni meraihkan betapa seronoknya dia dapat keputusan SPM dan sebagainya, kita pun rasa seronok. Saya tengok Zack pun ada kongsi kat social media keputusan SPM. Zack budak pandai rupanya. Tak adalah, boleh lah banyak sikit. Zack dulu Small meter. Jadi ini nak kongsikan kepada anda satu berita yang agak menarik, di mana kalau anda semua dapat lihat juga di media sosial, rata-rata adik-adik yang berkongsikan keputusan SPM tu dengan cara masing-masing. Ini dia yang mencuit hati ramai pihak, macam tengok bola sepak. Yalah Zack. Musim-musim PKP semua dekat rumah. Betul. Kita ada video ni, kita mainkan sikit dulu kalau boleh. Jom. Tengok. Setiap banyak angle. Sama-sama tunggu keputusannya. Nampak tak satu family punya excited tu? Ya. Jujur Efni, saya tengok video macam ni banyak kali pun sama gak meremang bulu roma. Meremang bulu roma? Bergenang air mata. Kenapa? Sebab rasa macam kalau lah boleh putarkan masa nak buat mak ayah kita bahagia macam tu kan. Oh, tapi zaman kita ambil manual. Kita tak ada keluar dekat skrin. Itulah. Jadi kena pergi sekolah beramai-ramai lah satu family kalau nak dapat macam tu, Zack. Aduh. Tapi apa pun sekali lagi tahniah lah kepada adik-adik kita yang dah pun dapat keputusan untuk SPM. Yang cemerlang, tahniah. Tapi kalau yang bukan cemerlang, jangan give up, jangan sedih. Sebab apa? Itu baru permulaan. Ramai je sebenarnya kalau kita tengok tokoh-tokoh yang hebat di peringkat antarabangsa yang belajar tak habis, yang lepasan sekolah belajar separuh jalan. Tapi itu bukan alasan lah. Macam tak payahlah dia orang pun tak belajar boleh berjaya. Bukan alasan, sebab pentingnya juga sebenarnya sekeping sijil tu untuk kehidupan kita. Kita tak nak menerapkan budaya untuk tak belajar pun boleh berjaya. Tidak. Selagi mana mampu untuk menimba ilmu, teruskan. Kerana timba ilmu tu penting, dapat mengasah kita punya akal fikiran untuk lebih tajam. Betul, Zack. Saya rasa hari ni macam bercakap dengan pakar motivasi. Tak adalah, betul lah bila kita SPM betul lah kan. Okey, satu lagi cerita kita nak kongsikan yang viral juga ni. Ialah kita faham musim-musim PDPR ni, Zack. Semua orang buat assignment daripada rumah. Jadi ini mungkinlah kan salah satu aktivitinya bila mana pelajar ni, adik perempuan kita ni, dia nak buat presentation dekat hadapan kamera, kena bawa bapanya ada kat sebelah tu untuk mendengar presentationnya. Apa yang dicakapkannya tu, ni kita dengarkan sikit. Jom. Okay. Daily routine during lockdown. So usually I'll wake up very, very early in the morning, and then after that I'll pray. After I pray, I'll make breakfast for everyone. And then why are you laughing? Yeah, it's nice, your breakfast. I know. Shh, mommy. And then after that, I would go for a jog. Mommy. After I go for a jog, I would come home and clean the house. What, this is really... this is a magical daughter, me. She wakes up at 6, she pray, and then she will cook breakfast for everyone. Then she will go and do exercise for 2 hours. She'll come back. She will clean the house. Then after that, she will say she will go to work, earn money for the family, come back in the evening. Sempoi. Sebenarnya sempoi ayah dia tu. Ya. Tahu tak silap ni kat mana? Kat mana? Dia tak plan dulu. Cakap, kau plan lah sikit. Ni nak presentation semua orang tengok. Dah kantoi semua. Masakkan breakfast, pergi jogging, balik jogging kemah rumah. Itu bapak dia tergelak-gelak. Tak, ayah dia kata, later then dia keluar rumah, dia carikan nafkah. Cari duit untuk keluarga. Betul-betul punya goreng dia. Aduh. Tapi itulah kerenah lah kan aktiviti kita di rumah sekarang. Musim-musim ni banyak juga video-video macam ni sebenarnya bukan apa, untuk santai-santai. Kita faham musim-musim PKP masuk tahun kedua ni, Zack. Ramai orang dekat rumah, ramai orang hilang kerja, bisnes kena tutup, Zack. Tekanan tu tinggi, Zack. Tekanan, sebab itulah sekarang hari ini kita nak berkongsi bagaimana cara-cara untuk kita menangani stres itulah. Tapi sebelum itu, sambil kita bergembira, kita gelak ketawa, sebenarnya ada satu berita yang kita nak kongsikan kepada anda. Dan saya rasa Efni layak untuk cakap bersama dia ni. Okey. Kita nak berkongsi juga sebenarnya satu berita
yang sangat mendukacitakan yang kita terima. Saya dapat kiriman DM daripada mungkin seorang sahabatnya, seorang tetamu kita minggu lepas. InsyaAllah kita baru je sempat berborak-borak, bergelak tawa, bertanya khabar, belajar sedikit ilmu tentang instrumen klasik iaitu sape. Panggilannya. Tapi berita yang sangat-sangat mendukacitakan bila malam Khamis kita diberitahu saudara Saufi telah pun pergi meninggalkan kita semua. Jadi kita nak ambil kesempatan ni sebagai mewakili tim Borak Kopitiam untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga arwah. Dan ada sedikit video yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Khamis lalu, pihak Borak Kopitiam dikejutkan dengan berita pemergian Allahyarham Saufi Aiman Yahya. Berusia 31 tahun, Saufi merupakan pemetik sape profesional ditemui meninggal dunia di sebuah premis pejabat di City Square, Kuching, Sarawak. Pemain dan juga cikgu profesional. Ini alat muzik tradisional kita ni. Kita ada Saufi Aiman Yahya dari kelas ke rumah pemain sape. Assalamualaikum. Hello Saufi. Hello, apa khabar semua? Baik. Kali terakhir penampilannya, Allahyarham sempat menjadi tetamu undangan melalui panggilan video dalam program Borak Kopitiam yang disiarkan secara langsung pada 6 Jun Ahad lalu. Dalam pada itu, pihak polis mengklasifikasikan kes sebagai kematian mengejut (SDR) dan punca kematian mangsa sedang disiasat. Dari seluruh warga kerja Borak Kopitiam TV3, kami mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham Saufi. Semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Sekali lagi kita ambil kesempatan ni untuk ucapkan salam takziah. Saya agak terasa lah sebab yalah baru minggu lepas je saya sempat berborak-borak dengan arwah kan. Jadi kepada keluarga arwah Saufi, semoga semuanya dipermudahkan. Kita tak ada lain yang kita minta, semoga arwah ditempatkan bersama golongan yang beriman. Betul. Jadi apa-apa pun kita akan bincangkan sekali lagi tentang cara untuk kita menangani stres. Terus kekal di hadapan televisyen anda, ambil air, ambil segala makanan yang boleh. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Terkejut saya. Terkejut kan? Tahu suara memang sedap pagi-pagi ni. Kenapa ni? Cara nak hilangkan stres. Kita menyanyi. Humming tu sebab pagi-pagi kalau tak saya nyanyi tadi. Percaya. Ingatlah raya dulu. Orang tahu pula suara kita memang sedap. Baik guys, jadi balik sekali lagi. Hari ini kita nak berbincangkan kita meluaskan lagi lah, kita berbincangkan stres tu. Betul. Macam mana kita nak menangani dia. So terapi apa yang kita boleh lakukan di rumah sekarang ni kan. Jadi ini sangat penting konsep sebenarnya. Topik ni sangat penting, bukan setakat orang yang bekerja, orang dewasa, kadang-kadang pelajar-pelajar pun hari-hari belajar melalui PDPR, duduk di rumah, tak dapat keluar. Jadi tekanan-tekanan ni ataupun stres ni semua, kita kena tahu cara nak manage dia. Betul. Sebab antara yang memberi satu cabaran adalah setiap ujung minggu pasangan suami isteri ni dia berperang dengan keputusan nak balik kampung ke tak, nak balik kampung ke tak. Ya, aku nak balik kampung ni, aku rindu ni, tapi tak boleh. Lama-lama benda tu buat stres. Jadi tapi jangan bawa sangat masalah ke sini. Bukan kita. Bukan contoh. Kita macam tolong kawan-kawan kita. Tolong sampaikan. Okey, tak nak fahamkan. Jadi hari ini untuk berkongsi dengan kita terapi stres menggunakan cara yang kita nak belajarlah sama-sama hari ini. Yes. Bersama dengan pakar kita ada dalam talian ni, kita video call lagi kan. Kita ada Encik Fauzul Naim Ishak, perunding motivasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Nasib baik saya baca dia tulis kat bawah bangsa maju. Ingat dekat belakang Everest tadi. Baik, Cik Fauzul. Dia kena berada kawasan yang luas. Walaupun kita tak dekat luar tuan, kita boleh mewujudkan suasana tu dalam ruang. Dapat feel tu. Betul. Okey tuan, jadilah tuan terus stres dalam PKP ni kita tahulah kena lockdown dan sebagainya kan. Tapi mungkin Cik Fauzul boleh kongsikan dengan kita tak cara untuk kita buat terapi stres ni. Kita kena apa dia, mungkin yalah selain pada ketawa dan gembira. Saya menyanyi. Saya Cik Fauzul. Okey, bila menyebut tentang stres, saya akan percaya orang yang menonton pada hari ini adalah individu-individu yang mana pada ketika sekarang ni mungkin ada kat rumah, mungkin ada kat pejabat,
Dan situasi sekarang ni memang kita tahu bahawa bila total lockdown ni kelihatannya orang dalam keadaan terkongkong. Yang mana ada keadaan yang mana orang tengah stres dengan kerja, stres dengan anak berada kat rumah. Sebab apa sekarang ni orang tengah bercuti. Lepas pula minggu depan PDPR sambung lagi pula PKP sekarang ni. Jadi bila sebut tentang bagaimana untuk kita menurunkan kita punya kadar stres. Sebab kita kena faham bahawa stres ni wujud kat mana. Kerana bila sudah stres ni wujud pada dua faktor. Pertamanya faktor dalaman kita dan yang keduanya faktor luaran kita. Yang mana bila sebut faktor dalaman ni adalah kita ada banyak hormon. Yang mana hormon-hormon ini terkumpul. Terutamanya hormon-hormon stres. Dalam diri kita ada satu hormon namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon yang mana bila dia naik je, stres akan naik. Maka apa yang kita perlu buat adalah kita kena berusaha untuk turun hormon ni. Sebab tu disebut dalam kali inilah kenapa wujudnya satu terapi sekarang ni namanya terapi ketawa. Yang mana pada sekarang ni terapi ketawa ni adalah satu kaedah yang sebenarnya kaedah ada sangat saintifik dan diakui oleh pakar-pakar perubatan. Yang mana kalau kita ketawa ni akan menyebabkan hormon-hormon stres akan menurun. Dan akan menaikkan pula hormon-hormon bahagia yang dinamakan sebagai hormon endorfin. Sebab tu dia sebut tentang terapi yang dikenalkan pada bilik ni namanya terapi ketawa kan. Yang terapi ketawa ni adalah kita ni kena mewujudkan suasana supaya kita dapat ketawa. Dan sebenarnya di bawah terapi ketawa ni dia ada satu kaedah yang dinamakan sebagai laughter yoga ataupun terapi ketawa yang diperkenalkan oleh seorang doktor. Nama doktornya Dr. Madan Kataria yang berasal usul daripada Mumbai, India. Dan saya sendiri pun dilatih oleh beliau tuan. Sebab tu disebut tentang ketawa ni. Ada orang tanya, macam mana nak ketawa? Sebenarnya ketawa ni ada banyak cara. Ada cara yang dinamakan sebagai cara yang kita boleh reka, ada yang cara semula jadi. Boleh. Cara rekaan ni sekarang ni, kita ada banyak alat untuk reka situasi untuk ketawa. Saya ambil contoh lah tuan, sekarang ni. Kalau kita tengok dekat YouTube sekarang ni, ada banyak rancangan yang mana mempunyai unsur-unsur humor. Contohnya tuan, kalau kita tengok rancangan kat TV3 pun banyak rancangan semua tu. Jadi ini adalah kaedah yang bukan sebagai kaedah yang kita boleh buat secara rekaan. Yang mana kita tonton cerita-cerita yang boleh menyebabkan kita ada rasa keinginan untuk ketawa. Dan ada pula satu kaedah yang dinamakan kaedah yang kita boleh buat sendiri. Yang ini yang datangnya apa yang saya nak cerita pagi ni tuan, tentang bagaimana kaedah yang dinamakan sebagai terapi ketawa. Tapi kita kena faham bahawa dia ni kena bermula kat mana? Bermula daripada dalam diri pun boleh dan bermula dari luar pun boleh. Sebab ada kajian yang menyatakan bahawa kita punya emosi dan kita punya fizikal ni adalah sinergi. Apa sahaja yang fizikal kita buat, emosi kita akan percaya bahawa benda itu berlaku. Sebab tu bila sebut tentang terapi ketawa ni, kita ni boleh bermula daripada kita mulakan dengan ketawa olok-olok. Ni benda yang tak apalah kalau ketawa tu fake pun tak apalah Cik Fazul Ya, betul tuan. Sebab bila kita buat terapi ketawa olok-olok ni pun sebenarnya, kita punya perasaan pun akan mengatakan bahawa sebenarnya ini seumpama ketawa sebenar. Dan ini kita akan cerita lepas ni tuan. Tapi sebelum tu Cik Fazul, saya nak kongsikan kepada kalau tengok video yang kita kongsikan tu, ini rakamannya, aktivitinya sebelum musim PKP. Takut ada orang bertanya. Okey, sambung balik. Jadi macam mana kita nak buat Cik Fazul ketawa ni? Demonya. Ada boleh bagi cara ke? Bila menyebut tentang terapi ketawa ni tuan, sebenarnya ada beberapa step dalam terapi ketawa tuan. Macam saya kata tadi bahawa bila sebutkan terapi ketawa, dia boleh bermula dari dalam yang mana kita semua jadi ataupun kita boleh reka benda tu. Yang dimakan sebagai ketawa olok-olok. Sebab itulah bila sebutkan terapi ketawa ni, dia ada banyak step dan kalau itu kajian seluruh dunia, kita ada lebih kurang dalam 1,000 senaman ketawa. Okey, contoh banyaknya 1,000. Banyak tuan, banyak. Cuma yang kita boleh share hari ni sebab masa yang singkat kan, maka kita kongsikan yang ringkas-ringkas ni tuan. Okey, let's go. Dan yang mana kita boleh sama-sama buat. Kalau siapa-siapa yang menonton bersama-sama dengan saya. Okey, kita ikut. Buat sama-sama. Atau kalau Hafni dengan Zaid nak ikut pun okey juga. Boleh kita ikut. Sama-sama buat. Kena berdiri ke Cik Fazul? Kalau berdiri lagi baik tuan. Berdiri, okey, kita berdiri. Berdiri lagi baik. Ini penting ni, kena belajar ni. Ini akan menyebabkan kita boleh bergerak satu badan. Okey. Sebab tu bila sebutkan antara ni, kita boleh start dulu dengan buat kaedah pernafasan. Kaedah pernafasan yang mana sebab kita ni sebenarnya bila kita stres ni, otot-otot kita ditegang. Bila otot-otot kita
tegang, tu yang menyebabkan kita dalam keadaan yang tak selesa, kita punya minda pun akan serabut, serabai. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak supaya bila kita ketawa ni akan menyebabkan otot-otot kita longgar. Okey, jom. Dan menyebabkan kita punya stimulasi kepada sistem pernafasan kita yang menyebabkan oksigen lebih banyak masuk dan kita akan menurunkan hormon stres tu. Okay. Macam mana ni? Start dulu. Kita boleh start dengan yang sebagai tepuk ketawa. Sama-sama. Okey. Dia tepuknya ni, dia ada dua set. Tengok dulu saya buat dulu. Yang pertamanya adalah kita tepuk ho, ha, ha, ha. Macam tu. Okey. Maksudnya sambil tepuk, sambil sebut ho, ha, ha, ha. Okey, kita cuba. Jangan dari dalam. Sebab apa? Sebab dia ho, ha, ha, ha. Oi, macam belajar vokal pula ya. Dan sambil kita tepuk, sambil ketawa. Okey. Tengok saya. Okey. Ho, Ha ha ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ini buat ni pun dah rasa nak ketawa dah Cik Fauzul. Betul terapi ni ya. Step pertama tuan. Sebenarnya ada banyak lagi kaedah yang kita boleh guna pakai. Bagi contoh satu dari kaedah untuk pernafasan, kita tarik nafas. Contohnya kita tarik nafas. Contohnya kita pegang kita punya tangan, tarik nafas. Tarik nafas semua. Tarik nafas. Lepas, kemudian dia lepas dan ketawa. Itu kelakar. Itu kelakar Cik Fauzul. Tarik nafas, lepas dan ketawa. Tak, ini berjadi tak? Bila saja kita lepaskan dengan ketawa, sebenarnya kesannya bukan sekadar kepada fizikal kita, kesan kepada emosi juga tuan. Betul. Sebab tuan ketawa ni ada banyak step tuan. Yang mana kita terangkan ni adalah step-step yang mana kita boleh buat secara sendiri kat rumah. Okey. Dan lebih baik tuan, buat bersama dengan keluarga, buat bersama dengan anak-anak, buat bersama dengan Housemate. isteri kat rumah. Cik Fauzul, sekali lagi Cik Fauzul kita buat daripada tepuk dengan ambil nafas tu. Jom. Sama-sama. Jom. Okey, kita buat Sambil-sambil kat rumah tu boleh buat sama-sama. Kita buat dalam tiga set okey. Cik Fauzul kira kan. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Okey, kita lepas tarik. Okey. Dah lepas ketawa. Tarik. Lepas dan ketawa. Sudahlah. Sekali Sudahlah. lepas. Okey, sekali lagi. Dan tahan lepas ketawa. Ya, itu boleh dibuat di rumah tuan. Walaupun ketawa tu pura-pura, tetapi dia punya energi tu kan. Cik Fauzul kan. Macam Cik Fauzul kata lah, daripada fizikal tu datang ke dalam. Untuk kaedah ni, kalau kita amalkan selalu, dia minimum untuk dapat kesan tuan, kita buat benda ni lebih kurang 5 ke 10 minit. InsyaAllah tuan, kita punya minda akan ter-release. Dia akan rasa Okey. Kita tenang. boleh duduk. Sebab buang tenaga-tenaga negatif daripada diri kita. Okey. Baik, tapi itu kalau kita berbicarakan tentang stres kan, orang dah tahu okey, kita kena ketawa dan sebagainya kan. Apa jadi Cik Fauzul, kita nak tahu kalau orang tu terlalu stres, Betul. apa yang boleh terjadi? Yang benda yang yalah kita tahu Dalam tidak keadaan jauh lah. sekarang kan, betul. Keadaan sekarang macam ni, apa yang boleh berlaku kalau stres tu dah di tahap yang kemuncak? Maksudnya kadang-kadang kalau stres tu terlampau stres, dia tak boleh nak buat ha-ha, tepuk pun tak mau ni Cik Fauzul. Jadi macam mana tu? Okey. Baik, disebutkan stres tuan, kita kena lihat perspektif. Sebab ada stres yang pada tahap awal. Stres pada tahap awal ni masih lagi mampu untuk kita buat terapi-terapi seumpama ini. Yang mana bila sebut tentang stres ni, dia akan beri kesan langsung dan tak langsung kepada diri kita, kepada fizikal kita, kepada emosi kita. Sebab apa? Sebab stres ini akan akhirnya menyebabkan kita mudah terkena penyakit. Sebab apa? Sebab antibody kita akan menurun bila kita stres. Akan menyebabkan kita punya hormon-hormon yang sebenarnya meningkat. Dan akhirnya itu yang menyebabkan sampai ke tahap yang mungkin perlukan kepada kaedah terapi perubatan pula yang dinamakan sebagai penurungan. Sebab tu bila sebut tentang stres ni, kalau orang tak berjaya menahan, sebab bukan apa, sebab saya dulu ada pengalaman, pernah sekali bisnes jatuh teruk. Pada ketika itu, memang saya stres tahap tinggi hingga kadang-kadang orang hingga lupa kepada situasi dan kehidupan. Sebab tu bila sebut tentang perkara ini, kita kena elak. Sebab tu kenapa ketawa ni penting, supaya apa? Supaya kita distract, supaya kita mengganggu, supaya kita mengganggu pola yang menyebabkan kita jadi negatif. Sebab tu bila tentang stres ini, kita tak nak nanti sampai tahap ada orang yang membuat keputusan-keputusan yang tak rasional. Yang ini kita bimbang.
hingga menyebabkan ada berlakunya perceraian, hingga menyebabkan berlakunya bunuh diri. Dan satu perkara kena sedar, apa sahaja ujian yang kita ada sekarang, ada orang nampak dari perspektif negatif. Namun begitu, kita kena sedar, bila sebut tentang pandemik COVID-19, tentang total lockdown, ini sebenarnya atas apa yang Allah tentukan untuk kita. Betul. Baik. Apa yang ditentukan itu adalah anugerah-anugerah yang kita tak sedar. Okay. Betul. Contoh, mungkin ramai orang yang mana masa dia tidak PKP, masa tak ada pandemik, mungkin susah nak duduk kat rumah bersama keluarga. Susah nak beraktiviti dengan keluarga. Disebabkan itu mungkin dengan ujian ini, kita lagi ukhuwah lebih bagus dengan isteri. Alright. Kiranya merapatkan silaturahim lah. Kita kena pandang benda tu dari sudut yang positif, Cik Fauzul. Mengubah pemikiran. Itu benda penting tuan pada Betul. sekarang. Cik Fauzul, itulah sebenarnya ini satu topik yang sangat bagus dan mungkin ada ramai dekat luar sana sedang berdepan dengan stres nak bertanya lebih lanjut. Mungkin boleh kongsikan Instagramnya, Cik Fauzul. Boleh, siapa-siapa yang berminat untuk share, untuk tanya saya, boleh dah masuk Instagram saya, itu Instagram/FauzulNim. Boleh saya DM saya pun boleh. InsyaAllah saya akan membantu tuan puan bila tuan puan mesej di sana. InsyaAllah. Okey, Cik Fauzul. Terima kasih, Cik Fauzul. Assalamualaikum. Terima kasih Sangat bermanfaat ilmu-ilmunya. Baik. Betul. Itu Kita dia. rasanya balik nanti kita nak cuba lah. Kalau nak Ho, cuba dengan, ho, nak buat dengan, ha, ha. dengan anak, dengan wife kan. Kena cuba buat Kena satu cuba. family, Cik Fauzul kata. Okey. Alright. Tapi kita sambung lagi cerita pasal terapi stres selepas ni. Sebelum tu kita nak bagi laluan untuk JMTV kita. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua penonton Borak Kopitiam anda. Bersama saya sekali lagi, Puan Masayati Barudin. Saya merupakan pengasas dan pengarah urusan Filia Health and Beauty Sendan Berhad. So, apa kat depan saya ni, for those yang tak tahu lagi, ini adalah Filia. Filia merupakan satu-satunya suplemen makanan tambahan yang berasaskan tablet, mempunyai perisa orange. Sangat sedap, kemam sahaja. Ada yang tanya saya bagaimana Filia ni berfungsi. Okey, hari ini saya nak terangkan sikit. Kita ada 4 ingredient yang sangat premium, iaitu pertama sekali kita ada raspberry keton, kita ada vitamin C, kita ada juga Garcia Kemboja yang paling best, kita ada Africa Mango yang dirumuskan khas untuk membantu anda kenyang pada peringkat awal. Lepas ni tak ada isu nak kurus, nak kena pergi toilet, membuang banyak kali, tak ada. Memang makan setengah pinggan pun dah kenyang. Jadi special untuk penonton Borak Kopitiam pagi ini, biasanya lah kalau kita cakap pasal special ni mestilah ada diskaun kan. So normal price kita untuk 2 box RM258, tapi hari ini sahaja kita buka untuk penonton Borak Kopitiam RM225 sahaja. Bermaksud anda akan jimat sebanyak RM33. Time-time pandemik COVID ni, PKP ni, lockdown ni, RM33 tu besar tau. Ada juga yang tanya saya, Kak Mas, macam mana nak mulakan perniagaan dengan Filia ni? Buka lah pula. Okey, hari ini kita buka peluang khas untuk 200 seat sahaja. Bermodalkan RM10, kita nak bagi korang 3 e-book secara percuma. Jadi lepas ni tak ada isu dah, tak reti nak set up, tak reti nak buat perniagaan macam mana. Kita dah ajar pada peringkat awal, kita bagi 3 e-book secara percuma sahaja yang mesti akan boleh bantu korang untuk buat income at least RM1,000 ke RM2,000 setiap bulan ekstra tau. Jadi kalau nak kurus, kena consume Filia ni sebab kita dah dapatkan 13,000 result yang positif sangat-sangat sepanjang 2 tahun Filia di pasaran. Dan kalau nak buat perniagaan, kena join link dekat bawah ni ataupun klik je website yang dekat bawah ni. Terima kasih. Okey, Alright. itu dia. Cakap pasal terapi stres ni. Zack, kalau Zack stres kat rumah, selalunya Zack buat apa? Saya? Saya kat rumah jarang stres lah sebab ada anak isteri kurang sikit Oh ya, stres. tak ada pasal kerja ke apa, tak ada rasa stres. Adalah rasa stres tu, tapi biasanya Nak kongsi tips tak macam kalau saya secara peribadi memang saya dengan anak itulah. Okey, anak tu lah buat orang cakap hilangkan stres. Sebab Hilangkan kadang-kadang stres, ada betul. orang dia stres, cara nak hilangkan stres tu dengan makan. Ush. Itu macam betul juga F ni. Ya, betul. Kadang-kadang makan ni hilang stres. Jadi itulah kita nak bawakan juga ni orang nak bercerita dengan kita macam mana makanan ni boleh hilangkan stres ni. Secara dalam talian juga ada bersama dengan kita hari ini Nurliza Muhammad Jonis. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini pemilik Chris Pop. Apa yang kita nampak kat depan tu sebenarnya, Liza? Yang sebelah saya ni, ini kita panggil cake pop. Cake Pop.
cake pop. Kek yang disalut dan didekor dengan coklat. Saya dah tahu sebenarnya memang skill Liza ni memang hebat dah beberapa kali dia datang ke Borak Kopitiam untuk tunjukkan demo kan. Tapi kita nak tahulah kan Liza kan, bila kita sebut tentang comfort food, memang satu makanan yang kira menenangkan hati. Bila kita makan tu macam boleh release stres. Sebenarnya macam manakah makanan sebenarnya boleh membantu kita untuk release stres ni Liza? Sebenarnya bukan semua makanan boleh tolong kita release stres lah. So kalau tengah stres kita makan pedas, dia makin naik stres kan. So kita nak cari benda yang selalunya kandungan gula dia agak tinggi. So bila sebut kandungan gula yang tinggi, biasanya dia adalah coklat, aiskrim, kek. So automatically bila kita makan, kita akan senyum. So bila senyum tu, automatically kita punya stress level tak akan menurun. Dia berbalik juga dengan senyum jugalah walaupun kita dalam keadaan stres. Senyum-senyum tu boleh hilangkan stres. Betul. Jadi Liza, apa contoh jenis-jenis coklat ataupun makanan-makanan manis ni yang kita kategorikan sebagai comfort food yang sesuai untuk mereka yang tengah stres ni? Okey, dia bila sebut comfort tu sebenarnya benda yang simple, benda yang mudah. Okay, biasanya kalau kita buka peti ais, kita jumpa aiskrim. Kita buka peti ais, kita jumpa coklat. Benda yang kita tak perlu nak bersusah payah, nak kena masak, nak kena apa tak. Itu kita panggil comfort. Dia mudah, dia simple and paling senang sekarang orang kata order je lah kan. Tapi mesti biasanya yang bila kita makan tu dia akan ada datang satu perasaan selesa, satu perasaan nyaman dan kadang-kadang dia membangkitkan nostalgia. Mungkin kita makan ni kita teringat ni mak aku dulu buat dia sama benda-benda yang macam tu. Itu kita panggil comfort food lah. Alright. Liza, mungkin Liza boleh kongsikan demo Craze Pop ni macam mana? Dia nak tahu. Kita ada sharekan video dengan kru kan. Boleh kita saksikan sama-sama sambil-sambil tu. Okay. Ini demonya. Ini apa ni Liza? Yang ni kita crumbkan kek. Maksudnya kek tu kita dah bakar dan kita hancurkan dan kita campurkan coklat. Dia akan jadi macam adunan. So adunan tu yang kita akan bentukkan, shapekan menjadi seperti aiskrim, seperti berbola kek sebelum kita dekor dan celupkan dengan coklat. So bahagian yang cantik ini coklat yang kita cairkan ya. Ini coklat putih yang kita warnakan dan kita akan celupkan ke dalam kek dan kita akan dekor. Maknanya apa yang kita offer ni bukan sahaja sedap untuk dimakan tapi nampak tengok dia punya hasil pun dah hilang stres. Warna dia pun nampak betul-betul Ini macam pakai watercolor ni Liza. Okey, lepas tu kita buat ni sambungannya. Ini artinya ada daripada kek yang asal tu boleh dijanjikan beberapa bentuk. Shape, ada yang macam aiskrim, ada yang macam berbola tu kan. Ikut suka kita design macam mana. Ya, betul. So adunan dia sama, cuma kita bentukkan kepada beberapa jenis saiz dan rupa untuk kita hasilkan kepelbagaian design tu. Okey, nampak? Ini yang special ni. Ini yang special ni. Nampak kat dalam TV, nampak tengah buat kan? Tiba-tiba dah sampai dah kat kita hasilnya Zack. Kalau kita boleh sharekan sikit. Ini yang kita nak kongsikan. Sebab bukan satu benda yang senang Kat mana kita nak tunjuk ni? Sini. Alright. Nampak. Inilah hasilnya. Baru tengok pun dah rasa dah comfort. Belum makan lagi ni. Tapi bila dah ada macam ni takut risau nak makan. Sebab nampak cantik sangat ni Liza. Tak makan lagi risau. Lagi terkenang-kenang. Baik makan. Kena makan. Baik. Itu kalau kita menyentuhkan tentang comfort food yang dapat menangani stres. Tapi kalau macam Liza sendiri secara peribadi kan. Kalau kita tengok makanan coklat je, kalau untuk budak-budak orang kata dia akan hyper dan sebagainya. Jadi sebenarnya macam mana coklat ni boleh jadi satu makanan yang comfort menenangkan kita? Sebab dia macam bagi adrenaline rush sikit kan. Okey, dia sebenarnya coklat tu sendiri ada pelbagai jenis. Okey, ada coklat yang memang kualiti dia sangat baik dan kandungan gula dia sangat rendah. Yang itu dia akan boleh jadi semacam antioksidan bila kita ambil tapi bukan dalam kuantiti yang banyaklah. Okey. Untuk kanak-kanak kita tahu dia aktif. Terlebih sikit gula tak apa sebab dia memang tengah aktif. So dia punya proses mengeluarkan balik peluh tu akan balance lah dengan gula yang diambil tu. Okey. So tak ada isu sangat sebenarnya sebab coklat tu ada yang dalam dark coklat, ada yang dalam white coklat. Maksudnya kandungan gula dia tak sama. Faham. Jadi Liza, selain daripada manisan macam gini yang Liza buat kan, design-design yang cukup menarik, yang coklat-coklat simple boleh kita makan. Dia kira macam bites Makanan-makanan orang panggil makanan apa kalau bahasa Melayunya bites ni?
Makanan-makanan ringan Makanan ringan, betul. Cekedis. Jajan lah kan. Jajan. Dia kalau yang macam gini, kalau kita besarkan dia jadi kek pun kita kategorikan sebagai makanan yang boleh hilangkan stres ke? Tak juga sebab Besar sangat bila tak simple lah kan. Bila terlebih banyak mungkin stres lain yang datang. Bila terlebih banyak mungkin tak lama aku dah terlebih makan pula dah overdose pula Yelah. pula. So yang tu akan mendatangkan satu lagi jenis stres yang lain. So maksudnya kena ambil dalam kuantiti yang betul. Liza, saya tertariklah dengan gambar-gambar yang dikongsikan sekarang ni. Macam tadi ada nampak ada bentuk nasi lemak, bentuk durian, bentuk kari pap. Biasanya untuk desain-desain yang macam tu ambil masa lama tak? Panjang tak? Sangat lama. Okay. Sebab itu kita tak hantar kit dekat you all dekat studio untuk you all try buat sebab dia akan sampai esok borak kompeti yang kita tak habiskan. So dia akan ambil masa sangat lama daripada kita nak shapekan kepada bentuk nasi lemak. Sebenarnya dia punya masa daripada start kita draft idea tu pun dah ambil masa. Draft idea daripada idea nak ke fizikal cake pop tu ambil masa Kita ada ni yang demo setnya tapi kita tak boleh nak buat. Kita tak sempat nak cairkan tadi dia punya coklat tu. Tapi tak apa, nanti kita balik rumah kita cuba. Bau coklat dia sampai sini ya, sedap lah. Tapi berbalik kepada stres tu Zack kan. Sebenarnya macam yang Liza kata sendiri kan, kalau kek tu sebab apa mungkin kurang sesuai untuk hilangkan stres sebab dia sebenarnya kena balancekan juga kan pengambilan kalori tu dengan kesesuaian badan kita sebab gula tu kalau banyak sangat pun tak elok juga untuk badan kan Liza kan. Betul. Jadi memang bersaiz-saiz gini sahaja yang sebenarnya kita kategorikan sebagai yang sesuai. Bila dalam keadaan saiz macam ni, so dalam satu box tu kita makan satu hari ni, yang the rest tu kita boleh simpan dalam peti ais. Esok ada satu lagi tu kita boleh makan untuk esok. Itu yang susah hari-hari tu tu. kita ada comfort food yang kita dah ready dalam kita punya peti ais tu. Takut susah nak berhenti. Betul. Lagi satu dia macam bukan sekadar makanan tu saja tau. Tapi macam bila kita tengok bentuk dia macam tadi, saya rasa macam terpegun kan. Powernya. So secara tak langsung pun dapat apa tu? Rasa happy lah. Tengok pun dah rasa happy tu dah. Release lah kan. Liza, kalau mungkin orang dekat rumah kan sambil-sambil dengan keluarga kan nak cuba buat kan, selalunya berapa lama masa yang akan diambil dan apa antara barang-barang keperluan yang kena ada? Kena ada oven ke, pakai microwave jika boleh ke, macam mana? Okey. Dia kalau daripada zero nak start buat cake pop ni, paling simple kita boleh beli je apa-apa kek dan kita crumbskan, kita hancurkan kek tu. So kita dah skip proses baking. Okey. Kita terus skip proses baking, kita terus buat cake pop. Maksudnya daripada kek yang kita beli, kita hancurkan dan sediakan bahan-bahan yang patut. So proses tu dah cut down sikit. Tapi nak lebih mudah, kita ada DIY kit. So DIY kit ni yang memang tak perlu buat apa-apa, just beli satu box, dia complete set, terus boleh buat cake pop. So yang ini yang kita suggestkan untuk buat dengan anak-anak. Musim lockdown, musim PDPR, emak-emak stres dekat rumah. So ini adalah satu satu aktiviti untuk hilangkan stres anak-anak dan emak-emak di rumah. Okay. Satu lagi Liza, kalau mungkinlah ibu-ibu yang tengah tengok ni kan, mungkin dia tahu dah ini cara nak hilangkan stres untuk diri sendiri, untuk suami, untuk adik-beradik, untuk anak-anak. Tapi mungkin ada juga yang masih rasa macam selamat ke ni warna-warni dia terang-terang ni kan. Sebab ada yang beranggapan macam mana tu Liza? Okey, sebab warna-warna yang kita guna, bahan-bahan yang kita guna semuanya dah diiktiraf selamat untuk dimakan. Dia adalah selamat untuk dimakan lah. And kita tak makan benda ni hari-hari. Okay, kita bukan makan benda ni hari-hari dan kita banyak gunakan color-color yang pastel. Untuk DIY kit ni kita bagi color-color yang pastel. So penggunaan color dia tu kurang sikit untuk anak-anak. Faham. Okay. Jadi boleh dan dimakan. bahan-bahan lain semua kita dah pastikan dia selamat dan halal. So tak ada isu untuk takut dia tidak boleh dimakan. Yang bestnya dia bukan saja boleh dimakan, maksudnya dia sedap dimakan. Liza, macam ni sebab dalam banyak-banyak perniagaan yang boleh kita buat dalam kehidupan ni kan. Kenapa macam mana Liza boleh macam terinspirasi untuk melakukan sesuatu perniagaan yang dekat dengan benda-benda stres macam ni, macam lebih kepada nak memberi solusi kepada orang. Macam mana yang Liza boleh terinspirasi pada awalnya? Saya sebenarnya adalah proyektor grafik. So saya dah terbiasa mempersembahkan seni dalam kerja harian saya. So bila saya membuat makanan pun saya dah akan selitkan persembahan seni itu. So secara tak langsung bila kita offer, kita tawarkan sesuatu yang cantik, si penerima akan sangat gembira dan si pemberi lagi gembira. So yang tu pada saya satu bentuk menurunkan tekanan tu yang sangat cantik. Maksudnya pemberi pun akan kurang stres,
penerima lagi kurang stres. Betul. Maksudnya bila kita memberi itu kita lebih gembira daripada yang menerima. Maksudnya memang orang seni. Dan saya pilih Liza. coklat. Ya, dan saya pilih coklat tu sebab masa kita start mula buat ni tak banyak dia punya persaingan. Tak ramai orang bersanggup bermain dengan coklat ni. So kita pilih coklat masa tu. Baik, dan saya rasa ramai penonton pun dah tertarik dan ingin tahu lebih lanjut berkenaan comfort food ni. Namun kalau mereka nak pergi ke Chris Pop ataupun Liza punya Instagram, mungkin boleh kongsikan? Boleh lawat kita punya Instagram CRAZEPOP Chris Pop, dan kita juga ada FB. And kalau nak try kita punya makanan-makanan yang boleh menghilangkan stres tu, boleh visit kita punya Shopee Shop. Kita ada jual beberapa produk yang boleh kita hantar ke seluruh Malaysia. Baik. Okay, walaupun cake pop kita tu terlalu fragile untuk kita hantar, tapi ada few dessert yang boleh yang bersesuaian. kita hantar. Itu boleh check out terus ke social media Liza. Terima kasih Liza sebab berkongsi dengan kita pagi ni. Okey, sama-sama. Stay Terima kasih safe, bagi saya juga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia, makan coklat boleh hilangkan stres. Tapi ada juga sebenarnya cara lain, Zack. Saya ada tengok kadang-kadang orang kongsi kat social media, diorang boleh buat aiskrim homemade. Homemade aiskrim? Homemade aiskrim. Memang ngam lah sebab kena dengan kita punya sahabat ni, Kokok. Kali ni tak tahu dah dia buat pick up line tu tak. Tapi dia nak kongsi dengan kita homemade aiskrim. Let's Jom go. kita tengok. So hari ini topik kita adalah terapi untuk menghilangkan stres. Daripada itu kita ada Kak Zeli. Hai, Assalamualaikum. Salam. Mungkin akak menceritakan akak sebenarnya penjual aiskrim ke? Dulu akak bekerja di sebuah syarikat lah. Selama 25 tahun akak bekerja di sana. Lepas tu dalam tahun 2018 akak kena retrench. Dah kena retrench tu tiba-tiba kita rasa panik. Sebab sebelum ni kita bekerja, so kita sentiasa bergerak aktif. Jadi tiba-tiba kena berhenti tu akak kena cari satu benda yang buat untuk bagi akak aktif. So dari dalam internet apa semua FB pun satu cikgu Saadah Mastura mengajar membuat aiskrim. Jadi memandangkan akak memang peminat aiskrim daripada dulu. Daripada kecil pun siapa tak suka aiskrim kan. Jadi apa kata kita buat aiskrim benda yang kita minat. Akak percaya tak yang aiskrim ni adalah salah satu makanan yang boleh dikatakan sebagai comfort food? Betul, buat aiskrim tu sebagai comfort food, sebagai penghilang stres. Sebab apa yang saya pernah baca, aiskrim ni dia punya bahan utama ialah susu dan krema. So susu dan krema ni dia ada mengandungi asid amino. So asid amino ni dapat menenangkan otak. So otak kita tenang, so ia boleh mengurangkan stres dan memberi ketenangan jiwa dan apa-apa pun dengan izin Allah. Kalau macam saya saya serabut macam-macam dalam kepala ni, lebih-lebih waktu pandemik ni, so saya akan cari aiskrim. Makan aiskrim tu untuk saya stopkan pemikiran saya tu daripada benda-benda yang tak perlu saya fikir pun. And then selain daripada tu, kalau macam kita minum susu sebelum menenangkan kita nyenyak tidur. Kalau akak sendirilah kan, kenapa memilih aiskrim tu lah? Kegemaran akak. And then daripada aiskrim ni juga, menurut kajian ada dua sebab kenapa kita rasa bila stres. Sebab bila stres dia akan keluar dua hormon kortisol dan insulin. So menyebabkan kita ingin mengambil makanan yang tinggi gula, terutama gula ringkas yang memberikan tenaga, dan bila stres kita akan automatik kita cari makanan gula dan lemak ni. So contoh coklat, aiskrim lah. So aiskrim ni golongan orang tua, golongan muda memang suka aiskrim. Saya tak pernah dengar lagi orang tak suka aiskrim. Mungkin ada tak macam perisa-perisa yang macam boleh buat relief tension lah, macam orang suka lah? Bagi akak untuk menghilangkan stres, aiskrim vanila. Vanila bean tu dia macam bila you makan tu dia macam rasa vanila tu memang very comforting. Itulah akak rasa memang aiskrim vanila lah bagi akak. Tapi mungkin orang lain ada kesukaan aiskrim masing-masing. Mungkin pengalaman dengan aiskrim yang paling best lah. Akak memang setiap kali makan aiskrim tu memang seronok sangat. Bagi saya pengalaman tu memang aiskrim tu macam dekat kepala. Jadi kalau pergi mana-mana tu, kalau nampak aiskrim tu saya akan pergi terus kedai untuk beli aiskrim. Alright, terima kasih banyak Kak Zeli. Sama, terima kasih pada Shikin dan TV terpanggil. Alright, thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Nak beli aiskrim lah pula tengok ni. Aiskrim ni boleh hilangkan stres tau. Tapi tahu tak stres bila kita tengok aiskrim tu bila mana? Bila aiskrim tu cair, Zack. Sebelum kita nak makan dia cair, itu stres, Zack. Itu betul. Itu betul. Baik. Baik. Kita nak bagi laluan untuk JMTV kita sekali lagi. Silakan. Kita sedang mencari mereka yang ingin mendapatkan madu tualang asli terus direct dari tim pemburu madu tualang. Mengapa tuan-puan perlu dapatkan madu tualang daripada saudagar tualang? Yang pertama, kita mempunyai tim pemburu madu yang tersendiri.
Yang kedua, kita mempunyai kilang penapisan sarang yang diiktiraf mesti Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ketiga, madu ini disahkan ketulinannya di 4 buah makmal berbeza dalam dan luar negara. Dan kita juga memberikan jaminan wang kembali 3 kali ganda jika terbukti madu ini adalah palsu. Terdapat ribuan feedback positif daripada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif dari Saudagar Tualang. Khusus buat penonton Borak Kopi Tiam pada hari ini sahaja, dapatkan madu 430 gram dengan harga serendah RM65. Yang seterusnya, package VIP dengan harga serendah RM120, tuan-puan akan mendapat madu 1 kilo dengan botol kaca dan kotak yang cantik. Yang seterusnya, yang inginkan jimat, dapatkan madu 2 kilo dengan hanya RM210. Dan yang terakhir, package eksklusif dengan hanya RM240, tuan-puan akan mendapat madu 1 kilo 2 botol. Semua pembeli akan menerima hadiah tasbih digital dan e-book rahsia madu tualang yang bernilai RM60. Dan yang membeli package eksklusif akan menerima hadiah tambahan tasbih eksklusif. Dapatkan segera kerana stok terhad. Jangan tertipu dengan madu palsu. Beli yang ori, dapatkan dari kami. Azhar. Hai, Jod saya. Dah lupa. Ada ingat? Itu. Okey, kita punya topik pagi ni terapi stres. Ya, kita betul, kita faham jugalah kan. Mungkin ada yang tinggalkan komen dekat pesanan Facebook yang mana kalau kita berdepan dengan stres, tentunya yang paling utama kita kena mengadu kepada yang satu. Itu tanggungjawab kita jugalah, keperluan kita juga, dan memang selalunya memang kita akan tenanglah lepas kita dah mengadu kepada yang satu. Tapi ini antara yang kita boleh kongsikan juga kan, selain daripada aktiviti yang kita lakukan dekat rumah, kadang-kadang kita berdepan dengan kerja, tekanan tu stres. Jadi mungkin sekejap berapa minit kita boleh teknik yang pakar motivasi kita kongsikan boleh bantu kita untuk menghilangkan stres. Dan selain itu juga ada lagi pelbagai teknik, dan antaranya ini dia yang kita nak kongsikan kepada anda. Aktiviti. Satu aktiviti yang kita boleh buat bersama-sama dan boleh jadi salah satu inisiatif untuk kita menangani stres. Jadi sebab itu sekarang ni kita bersama dengan seorang yang lebih layak untuk berbicara tentang hal ini. Itu dia. Betul lah, rasa macam pakar motivasi. Yalah. Saya terasa ni. Jadi siapa tetamu kita? Tetamu kita ada Samsiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini kiranya macam kenangan Azhar. Kita zaman sekolah-sekolah dulu, cikgu bagi kerja sekolah kena buat binding. Hari ni kita nak bercerita pasal binding juga ni dengan kita panggil Samsiah ya. Syam. Betul. Ataupun Kak Syam pun Kak Syam. Okey, Kak Syam. Okey. Jadi itulah macam mana Kak Syam sendiri sebenarnya tengok binding ni boleh bantu untuk hilangkan stres. Bahasa Melayunya menjilid buku ya. Sebenarnya saya belajar dia menjilid buku kan, ataupun buku binding ni saya belajar sebenarnya dah lama dah. Masa student dia salah satu elektif kelas saya lah. Background saya graphic designer. So masa saya bekerja kan, tapi saya tak guna pun kepakaran untuk menjilid buku ni. Tapi bayangkan kalau sebagai graphic designer ni, deadline dia sangat tight kan. Kadang deadline tu besok pagi. Faham. Tapi bila sibuk sangat. Bila relax sangat tu. So kadang-kadang saya ketepikan dan jahit buku. So saya gunakan ilmu yang saya belajar dulu, sebab bagi saya benda ni boleh release saya punya tension. Saya letak sekejap masalah saya, deadline saya ketepi dan saya jahit buku. Inilah yang saya lakukan sepanjang saya bekerja, daripada masuk ke agensi iklanan, lepas tu saya masuk ke corporate dan kerja dengan agensi kerajaan sama je. Saya tak pernah berhenti menjahit buku, sebab bagi saya ini salah satu channel untuk saya mengekspresikan diri saya letakkan masalah saya ke tepi. So saya rasa, dan bila saya berhenti kerja pada tahun 2018, so saya rasa
saya patut menjadikan ini sebagai satu kejayaan saya. Dan boleh kongsi dengan orang ramai kan. Perasaan yang sama yang saya rasa semasa bekerja dulu. Kak Syam. Kerana proses untuk membuat buku ni, ya saya. Yalah, macam yang Kak Syam kata, proses untuk membuat buku ni, itu yang kita nak belajar Kak Syam. Boleh tak sambil-sambil tu kita buat demo? Okey, tak apa. Dia macam tersangkut sikit. Macam inilah. Okey. Jadi ini mungkin kita dapat kongsikan. Ada Kak Syam. Ini gambar-gambar. Oh, ini dikira bahan-bahan yang diperlukan lah untuk mulakan projek ni. Ini material yang kita gunakan sebenarnya. Tools tu sebenarnya kita boleh dapat senang, mudah kan. So bayangkan daripada zero tu jadi buku. Daripada kita melipat kertas, lepas tu kita buat lubang kan, satu-satu. Proses tu memerlukan kita untuk fokus. Sebab itulah dia macam stress reliever kan. Ini yang ditunjukkan sini lah untuk membuat lubang sebenarnya. So menggunakan gergaji. Lepas tu kita assemble kertas tu daripada satu section ke satu section sampailah dia jadi buku. Lepas tu teknik menjahit tu ada macam-macam sebenarnya. So macam yang you nampak kat depan ni teknik kettle stitch. Dia mempunyai satu history yang panjang. Macam kettle stitch ni sebenarnya dia invented during sebelum abad kedua lagi. Oh, lama dah. Jadi dia yang buat saya excited tu sebab background dia, sejarah dia kan. Betul. Sebab kalau biasanya kalau kita pergi kat kedai buku tu kita nampak buku tu is a machine made tau. Betul. Tapi kalau macam yang saya buat ni lebih kepada buatan tangan dan lebih kepada concentrate dari segi seni jahitan dia. Sebab dia ada banyak jenis jahitan sebenarnya. Okey, Kak Syam, macam yang ni adalah proses macam so, bila buku tu dah dijahit, kita pun gluekan buku tu dan assemble cover dia. So, maksudnya the whole process tu memerlukan satu planning sebenarnya. Betul, dan ketelitian juga dekat situ nampaknya. Betul. Dan Kak Syam, tak ramai lagi sebenarnya yang sedar akan kemahiran book binding ni. Macam mana Kak Syam melihat book binding ni boleh menangani stres? Kan macam zaman PKP ni kan, semua orang bila bangun tengok handphone kan straight away. Tapi why don't, sebab saya anggap benda ni bukan je hobi tapi satu skill. Dan bila you buat benda ni dan melihat satu hasil kan, memang kepuasan dia tu memang susah nak cakap lah. Lepas tu you boleh menggabungkan banyak kemahiran sebenarnya. Macam contohnya macam ada buku saya yang saya cetak sendiri menggunakan silk screen, teknik China print. Jadi gabungan kemahiran tu sebenarnya menarik tau. Faham. Dia seni ni. Yalah, maksudnya bila ada hobi macam ni, fokusnya tu kan boleh kita alihkan perhatian daripada nak fokuskan kepada masalah ataupun stres tu sendiri. Kan Zack? Kita ini sebenarnya satu kita sebenarnya ini satu benda yang sangat baik, tapi itulah mungkin ada masalah teknikal sikit daripada segi internet kita kan. Jadi macam ada delay sikit daripada Kak Syam. Kak Syam cakap, berapa saat kemudian kita dengar. Itulah. Inilah antara cabaran-cabaran yang rasa tidak asing lagi lah. Yalah. Dalam fasa kita PKP ni. Betul, Zack. Kak Syam ada lagi bersama dengan kita? Okey. Ada juga. Ada slight delay sikit. Yang datang kepada saya untuk Okey, tak apa. Mungkin kita boleh teruskan dengan betul, kita sebab yalah bila kita berborak dengan macam contohnya Kak Syam, macam tadi dengan Cik Fauzul. Sebenarnya bila kita sebut tentang terapi stres ni, setiap orang ada cara mereka masing-masing. Betul. Jadi kita boleh kongsikan bersama kita boleh kongsikan bersama dengan anda, tapi anda pilih yang mana anda rasa kena dan anda sesuai dengan lebih dekat dengan anda semua. Antara sebenarnya untuk kita hilangkan stres ataupun kita alihkan perhatian sementara waktu daripada kita asyik duk fokus kepada masalah stres kita ialah mencari hobi. Betul. Jadi antara aktiviti ataupun hobinya kat rumah sekarang kan musim PKP, kita buat binding ataupun dalam bahasa Melayunya, saya pun daripada kecil dulu asyik panggil binding, Zack. Sama lah. Lagi binding. Rupanya dalam bahasa Melayunya penjilidan. Itu dalam bahasa Melayunya. Saya rasa ramai penonton dekat rumah juga yang ingin tahu lebih lagi pasal book binding ni. Sayang sebab kita punya line tak berapa nak okey. Tapi apa kita cuba dapatkan Kak Syam dengan panggilan telefon, kita cuba telefon dia.
sebelum ni lah kita nak tahu dia punya Instagram, kita nak tahu apa lagi aktiviti yang boleh dikongsikan dan sebagainya. Macam kalau Hefni lah kan, secara peribadi Hefni, kalau tadi Hefni tanya dekat saya, kalau saya stres saya buat apa? Kalau Hefni pula macam mana? Kalau saya cari hobi, Zack. Saya dekat rumah, saya suka buat benda-benda DIY. Betul, saya setuju. Jadi kalau saya stres tu selalunya saya akan cari aktiviti. Kalau nampak contoh ada pasu kat luar tu macam tak okey je, ada bocor sikit, saya akan pergi belajar kat YouTube cara nak betulkan, lepas tu saya beli barang, saya buat. Saya percaya. Sebab apa? Saya kenal dengan housemate Hefni ni. Dia cerita Hefni ni kalau nak pasang exhaust pun dia beli online, dia pasang sendiri. Itu Hefni. Tak, sebab kita suka buat aktiviti DIY lagi-lagi musim PKP ni kan. Jadi boleh orang cakap mengisi masa lapang. Sebab kadang-kadang bila kita stres ni dalam fasa PKP, bukan stres sebab apa pun, tapi stres sebab terlalu lama berada dekat rumah, tak tahu nak buat apa. Itu pun antara punca juga kan. Asyik duk perhati dinding aja kan. Itu pun satu hal jugalah. Berbalik pada ikut mana yang sesuai dengan anda semua. Baik, sekarang kita ada boleh dapat Kak Syam, boleh. Alright, tak apa, kita boleh teruskan lagi. Tapi Zack ingat tak dulu masa zaman-zaman sekolah kan, masa kita kena buat projek-projek, kena buat binding kan. Macam Zack pernah buat manual ataupun selalu hantar kedai je buat? Manual. Oh, beli buat sendiri. Okey, kebetulan sebab ayah Zack dulu dia merupakan seorang kaki tenang kerajaan juga. Jadi mesin tu ada rumah sebab banyak filing dokumen. Untuk mesin yang sekali hentak terus berlubang banyak. Berlubang habis semua. Tak ada buat yang macam naik satu benang buat juga. Yang kecil tu kan. Dekat saya satu buat. Zaman-zaman dulu kita sempat, kita zaman yang tengah-tengah ni. Yelah, adalah dekat situ. Tapi selain daripada tu Zack, kalau macam Zack, yalah, bila kalau contohlah keluar bekerja, stres, balik rumah, jumpa anak-anak, rasa hilang stres tu kan. Selain daripada tu, ada mungkin tips-tips lain boleh dikongsikan, menyanyi dalam kereta ke, kalau macam Zack dalam air ke. Kalau macam Zack kan, okey, saya kalau anak tu memang saya rasa semua bapak macam tu kan. Tapi kalau macam Zack akan menulis. Menulis banyak. Rasa luah rasa luah perasaan tu Yes. Okey, kita ada Kak Syam sekarang ni. Kak Syam di talian. Assalamualaikum Kak Syam. Assalamualaikum Kak Syam. Waalaikumsalam. Okey. Kak Syam? Ya, saya. Tak dengar suaranya Kak Syam. Tak apa dengar. Baru clear. Okey. Alright, Okey. Kak Syam, kita pun tadi sempatlah borak-borak juga sementara tu kan nak bercerita tentang binding ataupun penjilidan ni kan. Jadi kita nak tahu juga kan, setakat sekarang saya rasa dengan zaman teknologi yang serba moden ni mungkin ramai orang yang kurang tahu cara nak mulakan nak buat binding ni semua kan. Susah ke sebenarnya nak mulakan ni Kak Syam? Dia sebenarnya tak susah. Sekarang ni ilmu semua dekat ujung tangan. Masa saya dulu belajar, memang saya belajar daripada guru kan. Tapi sekarang ni, kalau you pergi YouTube ataupun you pergi internet, senang je nak dapat ilmu. Tapi sebenarnya yang penting minat tu. Itulah Kak Syam, tadi kita rasa macam alah sayangnya kalau Kak Syam terus terputus dengan kita sebab kita nak tanya Instagram sebab ramai yang berminat, ramai tunjuk minat dan kita pun dari tim produksi sendiri pun nak tahu lebih lanjut lagi tentang aktiviti book binding ni. Jadi mungkin Kak Syam boleh kongsikan Instagram, Facebook ke? Kalau saya biasanya adalah gambar-gambar yang saya share tentang aktiviti saya di Instagram Little Syam, LITTLESYAM. Di sana saya akan share teknik ataupun ada announcement pasal workshop pun saya akan sharekan kat situ. Jadi kalau sesiapa berminat boleh DM saya, boleh bertanya. Baik. Nanti kita sama-sama kita tengok dekat Instagram tu untuk bertanya lebih lanjut tentang seni binding ataupun penjilidan buku ataupun apa-apa file pun yang boleh dijilidkan, kita jilidkan. Terima kasih Kak Syam berkongsi pagi ni. Sama-sama. Terima kasih kerana mengundang saya. Stay safe Kak Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasal book binding. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda melibatkan seni. Seni craft yang disediakan oleh sahabat kita Syahmi. Jom kita saksikan. Nama penuh sebenarnya Muhammad Harisuddin bin Abdul Rashid, tapi lebih dikenali dengan Haris Rashid lah, nama artis. Pada mulanya macam mana boleh berminat untuk nak mencubakan diri menjadi artis sebagai pelukis? Dia daripada kecil lagi sebab saya rasa ada unsur mak saya lah. Mak saya cikgu seni. Jadi daripada kecil pun saya ikut dia pergi mengajar kelas. Minat tu muncul, lepas tu saya start melukis sebagai hobi je sebenarnya. Tu lama-lama tu baru nampak macam career lah. Saya pelukis full time. Dah masuk 8 tahun.
Saya lukis lukisan lah, mostly painting untuk galeri. Saya ada buat mural juga, sculpture atau art installation, ikut projek lah. Dalam bidang melukis ni mesti kita ada somebody yang kita tengok. So siapakah idola Haris sebenarnya dalam bidang lukisan ni? Saya banyak refer pada artis-artis luar negara sebenarnya. Satu yang saya sangat-sangat suka, nama dia James Jean. Sebab saya background dulu ilustrasi dengan grafik. Jadi dia pun ada background yang sama dan dia pun lepas tu jadi fine art punya artis. So saya suka lah dia punya style, dia punya colour. So memang saya banyak ikut dia. Idola lah kira dia. Adakah aktiviti melukis ni pada pendapat Haris lah sebenarnya memang sangat sesuai untuk nak menghilangkan stres? Macam Haris sendiri memang selalu orang yang stres ke macam mana? Jadi bila dah buat aktiviti ni kan dia dah hilang stres. Bagi saya lah, saya sebenarnya bukan orang yang stres, tapi saya rasa sebabkan seni lah. Sebab tu saya jadi orang yang tak stres sangat mungkin. Saya rasa ya memang satu cara yang kita boleh kurangkan stres sebab dia ekspresi diri kan. Seni ni subjektif, jadi kita boleh just hasilkan apa-apa yang kita nak, apa-apa medium, dia tak ada salah atau betul. Jadi kita ada rasa macam kita ada outlet ataupun cara untuk kita ekspreskan emosi. So mungkin kalau kita marah ke atau kita sedih ke, kita boleh create atau hasilkan something dan mungkin perasaan tu boleh kurang. Kita dekat rumah, kita sebenarnya jadi lagi kreatif. Okey, macam mana kita boleh nak create something dengan apa yang ada dekat dalam rumah ni. Ya, saya rasa memang sesuai lah aktiviti melukis ni masa sekarang ni, lockdown ni. Dia hanya perlukan tangan dan apa-apa medium sebenarnya, tak kira lah apa medium yang ada di rumah pun sebenarnya boleh dijadikan seni, boleh dijadikan karya. Dia tak semestinya lukisan. Kita craft ke, create something ke, itu pun sebenarnya satu seni dan itu pun sebenarnya meriliskan stres. Kreatif betul lah. Sangat. Ui. Zack setakat sekarang, apa yang Zack berjaya lukis? Lukis lah. Saya kalau lukis ni memang tak berbakat sangat. Orang lidi pun tak boleh? Orang lidi lah, common lah. Bulat kecil, bulat lah besar. Tak nak check level seni lukisan tu. Samalah kita lebih kurang orang lidi je. Okay. Tapi ni ada sedikit hiburan juga kita nak kongsikan. Yalah, kita faham musim-musim PKP ramai yang duduk kat rumah, tak boleh nak keluar kan. Jadi salah satu hiburan yang kita boleh tengok antaranya adalah seni persembahan magic, Zack. Yang ni memang daripada dulu lagi. Bila kita sebut tentang magic ni, kita teringat Houdini, kita teringat Dave Blaine dan sebagainya. Memang memberi satu hiburan. Wow factor tu. Dan bersama dengan kita di talian, kita ada X-Park Al-Bukhari. Ahli silap mata kita. Itu dia. Introduction dia. Alright. Beliau merupakan seorang ahli silap mata. Jadi kita panggil kita nak panggil apa? X-Park ke? Nak panggil Al ke? Nak panggil Bukhari? Panggil X-Park lah senang. X-Park. Baik. X-Park. Bagilah sikit intro magic tu. Saya sebenarnya nak ke pasar ni, saya suruh belikan. Oh ya. Itu dia. Belikan pakai kod. Saya ada ni lah sikit. Saya gunakan magis lah. Wow. Aduh. Besarnya kan. Masak tangka hari ni. Yang ambil ikan ni yang. Okey. Campaknya. Kalau macam tu, Daphne, kita rasa kita tak perlu tanyalah macam mana magis ni boleh. Bukan dia terbakar. Allah Akbar. Bukan ke? Kita dah tahu dah lah. Sorry. Tadi orang rumah saya. Yelah. Aduh. Tapi macam tu lah kot sebenarnya bila buka wallet terbakar macam tu lah rasa kalau duit tak ada dalam wallet kot. Allah Akbar. Deep sangat perginya tu. Buka kosong kan? Kosong. Bang. Okey, X-Park, kita nak tanyalah. Dah lama lah buat persembahan basking ni? Magic? Basking daripada 2019. Aktif. Belajar dengan siapa, X-Park? Apa dia? Belajar dengan siapa? Saya belajar dengan Fuyo Magic. Fuyo Magic? Macam pernah dengar Fuyo Magic ni. BBNU tak tahu Fuyo Magic. Betul lah. Kita pula baru habis SPM. Aduh. Okey,
Expat kita nak tahulah, dalam banyak-banyak benda lah kan, banyak lagi yang kita boleh bagi untuk menghiburkan orang. Macam mana Expat ni rasa macam aku nak buat magic lah. Macam tu. Oh, macam mana? Saya bermula sebagai macam semua orang sebagai hobi lah. Sebagai hobi. Tahun 2008 saya tengok satu rancangan TV ni, rancangan Kuih Magic ni lah. Situ lah tertusnya minat sebagai magician dan saya dah start jadi full timer magician ni pada tahun 2010 lagi. Awal 2010. Sekarang sampai sekarang kira dah lebih 10 tahun jugalah Expat Ya Allah, dia apa hal pula ni? Aduh. Budak-budak ni lah. Dah cakap jangan main barang-barang tajam macam ni. Aduh. Buat apa barang tu kat situ? Okey. Kita tahu lah sebab kan anak-anak, bila sebut pasal anak-anak sekarang banyak spend masa dekat rumah, luangkan masa dekat rumah, kelas online dan sebagainya. Jadi adakah ini salah satu cara yang boleh dijadikan untuk kurangkan stres anak-anak kita? Betul. Salah satu cara untuk saya menghiburkan hati saya yang lara ni, tak dapat nak basking lagi sebab yelah MCO bukan boleh buat show, tak boleh sentuh, tak boleh berjaga jarak semua. Jadi sambil saya praktis magic saya tu, sambil saya hiburkan hati saya, sambil saya hiburkan anak saya, dengan harapan anak saya dia akan suka magic ni lah. Macam mana tu masukkan susu dalam kertas, susunya hilang tu Expat. Itu kena menuntut lah, ada belajar dia lah. Expat ada. Hari-hari saya dengan anak-anak saya memang saya akan buat satu hari satu magic lah. Barang magic memang banyak. Barang magic banyak, nak perform tak boleh. So perform dengan anak-anak lah. Faham. Tapi tak apa, halang-halang tu sekarang ni boleh lah perform sikit untuk kita nak tengok ni penonton Borak Kopitiam semua. Boleh Expat, belajar sikit. Anak saya? Dah sepana pula. Sepana pula kat kepala. Saya part time bengkel. Repair motor ni, nak repair motor Z. Boleh lah. Boleh. Nanti kita panggil. Okey. Pula Expat boleh nak demo sikit magic untuk penonton Borak Kopitiam. Okey. Yang ni saya sarankan kepada para isteri lah, pada isteri yang sayangkan suami, sayangkan anak, sayangkan bapa, saya sarankan ni bukan saya nak galakkan orang merokok ni, saya dulu pernah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam kempen berhenti merokok. Okey, contoh dia macam ni. Satu batang rokok ni. Okey, kita masukkan dekat alat berhenti merokok ni. Okey, alat berhenti merokok? Okey, masukkan kat sini. Betul, tutup. Shake 3 kali. Guguli. Okey, rokok yang saya masukkan tadi tu, sekarang ni dia dah jadi kecil. Tengok malam Ini takut kalau orang rumah buat dengan suami kena marah nanti ni. Aduh. Dapat spam je lah. Okey, untuk orang rumah lah boleh cubalah buat dekat suami lah Kalau sayangkan ni boleh lah. Kalau sayang dengan suami, dapatkanlah di pasaran. Dia orang tahulah online ni. Saya tak payah mention lah. Tak payah mention lah Expat Ada lagi ke demo magicnya? Ada. Okey. Siapa antara Zack dengan Hefni, siapa yang skeptikal terhadap magic? Yang macam boyo lah magic ni. Tak. Saya punya hero Houdini. Biar betul. Betul. Saya suka magic. Saya panggil dia Pak Lang dia tu. Okey. Silakan. Okey, Zack. Tahu main kad kan? Main kad tahu kan? Okey. Dia punya suit semua tahu kan? Tahu. Okey, minta tolong fikirkan satu kad. Okey. Dah. Okey, dah. Sebelum tu penonton di rumah kita tak pernah berjumpa, tak pernah video call, tak pernah WhatsApp, tak pernah message. Tak pernah. Genuine ni genuine betul. Kita motivasi buat macam ni banyak kali Itulah rasa juga tu. Saya dah fikir dah kad jauh. Okey, kad apa tu? 6 of spade. 6 daun. 6 of spade. 6 spade. 6 spade 6 spade. Betul. Sepanjang perbualan kita tadi, saya ada satu kad dekat sini. Okey, silakan. Okey, 6 spade kan? 6 spade. Yang ini saya nak bayangkan, Zack bayangkan 6 spade tu Zack guna imajinasi, keluarkan daripada kotak,
Okey. Z balikkan Okey. dan masukkan kembali dalam kotak tu. Okey. Boleh? Sekarang? Okey. Dah. 6 spade. 6 spade. Okey. Okey. Kalau jadi ni mengarut ni. Okey. 6 spade Okey. Ini semua kad ni dia dah berterabur dah. Kecuali satu kad. Okey. Kau jangan. Okey. Go. Expat. Go Expat. Jangan 6 spade. Jangan 6 spade. Go. Okey, 1, 2, 3, go. Sekali lagi, kad apa tadi? 6 spade. Warna hitam. Woi. Berpower ya. Guys, penonton kat rumah. Tengok handphone ada SMS dia tak? Tak ada. Tak ada. Penonton kat rumah, saya betul tak pernah kenal langsung Esbak ni. Okey Esbak, saya rasa kena kongsilah Instagram awak. Saya kagum ni. Betul lah. Kongsikan Instagram awak. Ramai nak follow ni. Okey, Instagram Espa Al-Buhari. Pada nak tengok YouTube sebab tak boleh buat show kan. Saya ada buat review filem Tamil. Lepas tu saya peminat. YouTube saya Encik Kuntau, IG Espa Al-Buhari. Alright, Esbak terima kasih banyak-banyak. Kita catch up lah kat Instagram. Terhibur sangat. Terima kasih banyak. Memang betul menangani stres. Jumpa lagi di masa akan datang. Baik, stay safe Expat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau orang-orang buat magic ni saya memang selalu tergamam Zack. Ya tu. Sebab saya pernah kena depan mata tau gitu. Aduh. Diorang macam tahu macam mana diorang tahu kan? Tak tahu lah. Tak apalah, kita nak tenangkan diri ni. Kita terus sekali lagi dengan segmen JMTV. Let's go. Tak tahu. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Na, pengasas produk Cocotena. Cocotena merupakan sebuah production yang mengeluarkan produk-produk yang berasaskan coklat dan disajikan sebagai snack sihat anda. Semua produk dari Cocotena berstatuskan halal dan spesialnya produk-produk ini dikeluarkan secara manual. Kita mempunyai 5 produk daripada Cocotena. Ini adalah keluaran pertama Cocotena iaitu Chalk and Nuts Bar. Disaluti oleh bijiring-bijiring dan kacang-kacang yang bermutu tinggi, ianya sesuai dijadikan snack tambahan energi anda. Boleh dijadikan snack diet juga. Alright. Keluaran terbaru Cocotena adalah Hazel Chocolate. Ia dikeluarkan dalam 2 flavor, satu dark chocolate dan satu lagi coklat susu. Senang dimakan sebab ianya dihasilkan secara cube-cube yang kecil begini dan mudah juga dibawa ke mana sahaja. Alhamdulillah, ianya mendapat sambutan yang teramat bagus dan digemari oleh semua lapisan. Kenapa coklat ini harus berada di dalam rumah anda? Kita mengeluarkan coklat ini tanpa tambahan gula putih. Ianya sesuai untuk anak-anak anda. Produk kita hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualiti sahaja. Kita juga boleh mengamalkan sikap healthy habit, terutama kepada kanak-kanak kita ataupun anak-anak kita. Semua orang sedia maklum bila kita makan coklat, ia akan membaik pulihkan mood harian anda. Jadi, pilihan yang tepat dari Cocotena. Okey, saya nak memberitahu kepada semua produk daripada Cocotena dikeluarkan secara 100% online. Online method amat sesuai dan convenient untuk masa sekarang. Dapatkan snack sihat yang sedap ini dari stokis-stokis dan ejen-ejen di seluruh Malaysia. Anda juga boleh melayari kita punya IG, Facebook kita. Saya nak bagi tahu memang betul kita dah check ya. Terbukti memang Zack tak ada komunikasi dengan Expat tadi, dia tak ada bagi tahu pun dia nak 6 split tu. Terror dia Nanti kita nak kena call dia balik tanya. Tapi tak apa, kita ada magician juga yang kita nak bawakan lagi ni bersama dengan kita ni dalam talian. Ya. Ini saya adalah antara peminat lah kumpulan ni daripada dulu. Daripada awal-awal single dia Apple nyanyi Tepi Tangga. Sampai sekarang saya nak menyanyi macam dia tak boleh. Pernah cuba? Pernah Saya cuba. pernah cuba nyanyi macam dia, tak pernah jadi. Vokal dia power sangat lah. Itu. Okey.
bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada drama band. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua orang je ke? Ni Apple kita kenal, Daus mana lain? Oh, tengah masuk. Oh, tengah masuk. Tak apa. Masuk lagi. Meriah lagi. Boy. Ada lagi yang on the way tu. Aduh, saya boleh tengok. Saya kalau tengok drama band ni. Tapi kita menyambil lah. Sambil-sambil tu kan. Sambil-sambil dia tengah masuk kita menyambil. Nak tanya Apple dulu lah. Kita terus ke single terbaru ni. Judul dia Jelita kan. Pasal apa pun? Cerita ni adalah pasal cinta yang tak kesampaian. Tapi dia masih memikirkan tentang cintanya itu. Tapi dalam masa yang sama dia percaya yang kalau jodoh tu akan dapat jugalah jodoh ni. Ini jiwang betul ni perjalanan dia. Macam Sebelum kita nak tanya tentang siapa yang buat lagunya, produser siapa dan sebagainya, kita nak tahu sebab drama band ni kita memang kenal sangat dengan mereka punya karakter. Lagu-lagu penuh karakter. Kenapa kali ni penuh drama lah. Dia dah start balik macam lagu Sempurna. Jelita ni datang balik. Kenapa sekarang drama band? Kali ni kita macam nak bagi dia relax sikit, dia punya mood pun chill sikit, kita nak layan jiwa dulu sebab lepas ni insya-Allah kita akan kembali dengan single yang berkarakter lagi insya-Allah. Saya takut tu tengok kenyit mata Apple karakter tu seram tu. Kenapa? Seram tu. Tak, dia memang Apple memang kadang-kadang menyeramkan. Ada tu. Kita nak tanya jugalah kan sebab rasanya drama band dalam fasa PKP pun antara band yang kerap juga keluarkan lagu juga. Betul. Dan aktif juga dengan penjualan merchandise, ada juga album yang buat pakai USB tu kan betul Ya, betul. Itu masih lagi dipromosikan ke, masih jual lagi ke? Masih lagi physical copy dia macam tadi disebutkan kita buat dia jadi USB, dia bukan CD lah, USB dan dalam album tu terkandung 15+1 lagu. So ada 16 lagu dekat dalam tu. Jadi dalam album tu kita gabungkanlah ada yang drama band version jiwang punya lagu, ada drama band yang version berkarakter macam Masuk lagi. Ada yang baru sampai. Ustaz. Dia kalau band macam tu lah. Kalau band tak elak macam tu lah. Ajak lepak mamak agak online pun macam tu. Selalu nak tanya ni sajalah. Lari sikit. Selalunya kalau event ke praktis ke, siapa yang paling awal sampai? Paling awal selalunya Daus. Daus paling awal. Daus paling awal tak menarik. Kita kena tanya paling lambat siapa. Paling lambat siapa? Dah macam tahu jawapannya. Siapa paling lambat? Situasinya tak berubah. Sama macam tadi. Sama. Itulah susunan dia. Aduh. Line slow, tak ada rentas daerah. Okey, berbalik pada single Jelita, kita nak tahu. Kita tanya orang yang paling lambat lah. Kita tengok paling lambat. Apa yang membezakan Jelita ni dengan lagu-lagu cinta yang ada sekarang? Ambil kau. Ambil dengar tak? Betul-betul tak ada rentas daerah. Dengar. Slow sikit. Boleh, Dip? Beza dia lagu ni memang special sebab kompos lagu ni masa tengah MCO. So banyak emosi yang tersimpan kita keluarkan dekat sini. So kita nak sampai ada orang ramai lah macam tu lah. Tapi kita nak tahu lah drama band bukan satu band yang kira asing lagi lah. Macam mana untuk drama band approve sebuah lagu tu, okay, this is for drama band. Siapa yang final decide lah? Siapa yang decide macam okay, that's it. Ada kat kepala dia tu? Biasanya sama-sama lah. Kita akan discuss sama-sama. Kalau ada demo, kita akan siapkan demo dulu. Kemudian kita akan pilih lagu mana yang sesuai, lagu bunyi mana. Sebab kita orang punya proses biasanya memang akan, kalau ada melodi dan semua orang akan terlibat untuk pembikinan ataupun production. Dan lepas tu, masa tu masing-masing akan menyumbang idea. Dan bila kita rasa macam, lagu ni macam kena untuk sekarang kita keluarkan. Jadi keluarlah lagu itu. Faham. Music video dia dah siap semua? Dah siap dan sudah ni upload pun dengan MBM. Tu dia. Ada semua dah boleh layan. Cantik rambut Allah.
Shampoo apa tu pun? Shampoo rahsia. Okey, nak tanya jugalah. Kita mungkin nak dengar juga suara yang lain kan. Daus ke Padil ke kan? Dengar juga suara lain. Ome. Nak tahu juga lagu ni akan dimuatkan dalam album yang akan datang terbaru ke ataupun sekarang sebenarnya dah ada album tapi keluarkan lagu satu-satu ni? Ome jawab. Tadi tak. Tengok dinding apa? Ada jawapan. Siapa jawab apa? Okey, sebenarnya lagu single Jelita ni adalah single projek kita dengan Jux, yang mana projek ni adalah projek Jux Originals. Jadi lagu ni keluar sebenarnya selepas album kita keluar. Album kita keluar end of 2020 hari tu dah siap semua 16 lagu tu dan kita dah unofficially release pun. So album dah keluar tapi lagu ni kita release sebagai projek dengan Jux Original. So dia tak ada lah album lah. Itu jawapan dia, Mat. Tak ada dalam album. Alright. Okey, kita kalau boleh nak dengar juga secara eksklusif kan lagu Jelita ni kan. Dan untuk mungkin boleh kongsikan jugalah untuk yang dekat luar sana peminat-peminat drama band nak dapatkan lagi CD USB lah. Nak bagi CD ke USB? Album dan merchandise drama band macam mana? Baik, boleh visit kita punya social media account semua. Boleh DM je kat situ, Drama Band MY dekat Instagram dan juga Twitter. Kami sendiri yang akan jaga dan untuk physical copy ni memang kami sendiri yang handle. Ada merchandise lain juga, ada t-shirt juga dan juga ada perfume daripada kita. Dan boleh Roger je nampak dekat skrin dah ada tu account tu. Drama Band MY. Kalau nak simbang-simbang pun boleh simbang, cuma jangan simbang lebih-lebih lah, semua dah kahwin kan. Tapi apa-apa pun semoga dipermudahkan buat drama band. Betul. Because you guys kena ada. You guys adalah satu band yang sangat berkualiti. Teruskan, jangan berpecah, jangan gaduh Alright, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kepada anda semua penonton Borak Kopitiam yang masih lagi belum mendengar Jelita, boleh terus ke YouTube dan search Jelita Drama Band. Dan Efni, macam-macam dah kita kongsi ni. Betul, macam-macam. Ni sekarang kita boleh tak kita dengar lagu Jelita ni? Jom. Okey, jadi untuk hari ni kita akhirkan kita punya Borak Kopitiam kan. Jangan lupa besok ada lagi. Rakan kita akan bersiaran daripada pukul 8 hingga 9.30 juga. Tapi ingat, buat sementara waktu ni yang mana kita punya PKP penuh ni dilanjutkan. Kalau tak ada keperluan berada dekat luar tu, duduk kat rumah. Tak payah pergi mana-mana. Kalau perlu untuk keluar, elakkan membawa anak-anak kecil dan mereka yang lebih berusia. Betul, dan harapnya perkongsian kami hari ini tentang cara untuk menangani stres akan sedikit memberi manfaat kepada anda semua. Saya Zack American. Saya Hefni. Jom kita dengarkan Jelita. Assalamualaikum. Bye-bye.